Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Berhormat Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Baik, terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Berhormat harus faham, ya. Yang Berhormat pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya, itu saya rasa harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Berhormat Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Baik, terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Berhormat harus faham, ya. Yang Berhormat pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya, itu saya rasa harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Berhormat Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Baik, terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Berhormat harus faham, ya. Yang Berhormat pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya, itu saya rasa harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Kalau setakat murah awak nak pertikaikan isu-isu yang lebih besar daripada itu, ini cukup tidak berbaloi. Kerana murah, awak diberi makan dengan makanan yang murah, diberikan dengan bayaran yang murah, awak biarkan budak-budak itu meliwat dan diajar untuk diliwat. Pada saya, satu yang fitnah saya nampak yang pada JSB, satu dia kata orang-orang JSB tak semayang Jumaat. Saya duduk dekat sebelah dia orang ni. Saya nampak dia orang pergi semayang Jumaat. Orang kata duduk awang. Siapa tak cakap? Ada banyak konten-konten TikTok kata orang JSB tak semayang Jumaat. Ada banyak even pertanyaan tu dihebah-hebahkan TikTok. Saya bukan JSB, saya orang duduk dekat dengan JSB. Kedai JSB saya selalu pergi, klinik JSB saya pergi, dan harga dia orang termurah daripada compare dengan harga orang-orang lain. Memang dia orang punya murah. Kalau kita pergi klinik 60, 70, 80. Kalau kita pergi dekat klinik JSB 30 babe. 30, 40. Macam tu je rate dia. Sangat-sangat murah. Dan dia punya makanan pun nak compare hari Jumaat. Bayar seikhlas hati. Bagi RM1 pun dia nak terima tau. Okay? Hari Jumaat. Tuan solat guide. Okey, dengar dulu. Bagi saya cakap. Bagi dia cakap. Bagilah saya ruang. Ini saya punya flow, bagilah saya ruang. Betul tak? Sila. Bagi tu saya kesal sangat. Berapa banyak orang kafe-kafe tu ingat JSB punya duit daripada organisasi ke? Bukan. Dia adalah franchise. Maknanya daripada JSB dia lahirkan usahawan. Franchise? Kalau nak jual Encik Ustaz ke apa saya tak tahu.
Awak Dia franchise. berapa banyak awak nak dia bagi franchise. usahawan orang Islam? Solat guide, dia franchise. Franchise. Bukan dia franchise, maksud dia sumbangan dia boleh hasilkan satu kafe yang menghasilkan Dia dapat duit. kafe Modal tu bukan daripada mana? hanya GSB, Dia dapat dia duit sendiri modal daripada mana? daripada GSB lah. YSB dapat untung daripada mana? Tapi Dia pun untung ke? GSB dia SSM ada tunjuk bisnes dia rugi dia. 137,000 tahun 2021. Dia ambil duit daripada mana? Zakat negeri-negeri Itu telah tak membuktikan tahu lah, bahawa mereka itu tidak betul. membayar Tapi- sepusin pun duit zakat. Saya nak bagi tahu GSB itu usahawan tu berapa banyak dilahirkan daripada usahawan-usahawan orang Tak, saya Islam. nak tanya, apa Daripada manfaat satu-satu kepada kafe umat itu Islam apabila zakat tidak dibayar? Tak, apa manfaat dia? Kita pergi dekat GSB, harga dia kompetitif, sangat murah. Kalau nak Kalau nak compare tinggi. dengan yang lain tu. Cuba betul, pergi Ustaz. klinik GSB. Cuba pergi klinik yang untuk bersalin. Bersalin dia tak ada orang-orang punya orang lelaki sambut anak. Dia orang perempuan. Doktor Saya- perempuan. Saya Ikut sebelum ni syariah. dekat Colombia, Colombia Asia, anak saya beranak baru ni, tak ada apa lelaki, semua perempuan juga. Colombia Asia, Cina punya. Dia lihat kan? Yelah, tapi harga dia berapa? Harga dia sangat-sangat berpatutan. Anak saya duduk sampai 7 hari, mewah duduk dalam tu. Amat sangat Tak, berpatutan. berapa? Dia Berapa? makan Colombia tu berapa harga dia? Ada? Berapa harga Colombia? Colombia tu Kena lah, total dia serius berapa? lah. RM3,000. Bayar. RM3,000. Mana ada RM3,000 kat Colombia? Nak risik ke? Itulah tak reti. Saya 6 orang anak kat situ. RM6,000 untuk seorang lahir anak. Yelah, RM3,000 Swasta, untuk isteri saya. RM10,000 Kemudian lah. anak saya, lepas tu dia tengok, dia picek anak saya, makan isteri saya bagus, anak saya diberikan khidmat yang bagus. Berbaloi lah. Tak berapa, total berapa? RM6,000 tu. Berapa ribu tadi? RM6,000? Sekarang ni saya nak 3,000 tanya, berapa? awak pergi dekat tempat yang mewah, awak nak bayar berapa ringgit? Awak nak bayar berapa ringgit? Awak dapat Tak. yang sedap? Tak, masalahnya dekat sini pun murah juga. Berbaloi ataupun tak. GSB pun murah juga. Itu saya kata, Private kalau lagi. setakat tapi murah, saya nak bagi tahu sahabat, kalau setakat murah awak nak pertikaikan isu-isu yang lebih besar daripada itu, ini cukup tidak berbaloi. Kerana murah, awak diberi makan dengan makanan yang murah, diberikan dengan bayaran yang murah, awak biarkan budak-budak itu meliwat dan diajar untuk diliwat. Awak biarkan Liwat tu buruhan betul. berlaku. 400 orang tu Akta betul liwat. 400 orang tu betul. Kita mau liwat. Benda Awak ni final polis kalau tak jatuh bodoh. final macam mana? Kalau Polis jatuh tak final bodoh. macam mana? Awak mungkin bodoh, Polis- tapi polis tak bodoh. Polis tak akan buat 400 siasat orang macam tu tu saja. 400 orang tu final. Polis telah 400 maklumkan orang kepada kita. Kenapa dengar ada agenda lah. Polis pun ada Dengar ni. agenda. Polis pun daripada dragon ni orang. Dragon suap jaga polis. Ini sebab dah jatuh ke orang Islam punya Awak ni. berikan nama Sebab kalau dia awak berani. dragon. Awak kata polis kena suap. Ya Allah. Ini kita berikan Awak kepercayaan yang tinggi kepada bukan orang kecil yang ambil Okey, awak ambil tengok, tugas awak ni. Yang tengok ambil yang tugas dadah ni tu, adalah anak ketua dadah tu. polis negara. Anak apa tu? Anak Ketua polis negara ambil tanggungjawab. Bukan orang Sampai kecil-kecil. sekarang tak tangkap lagi lah. Sampai sekarang tak CEO tangkap kena lagi. Sampai tangkap sekarang tak bro. tangkap lagi. CEO yang kena lagi. tangkap. Tak, dengar dulu ah. Kes dadahnya ada seorang jutawan anak yang kes dah tangkap dadah tu, ada bicara tak sampai sekarang? Bro, sekarang Reza yang pukul tu, dia dah kena dakwa semalam. Hari ni CEO kena. Akta buruh bulan 9 hari tu dah keluar bahawa GSB tak bayar gaji. Dia dah kena tindakan oleh pihak buruh. Akta buruh. Bagi Dah saya cakap kena, dulu. mahkamah buruh Bagi dah saya kena cakap kan? Bukan Bagi saya cakap baru dulu, nak okey. cakap dah kena. Awak jangan butakan mata Polis- awak. Allah Ta'ala bagi mata, Polis bagi yang telinga, bagi anak- hati. anak Tengok jutawan tu betul-betul. Ni kalau anak awak kena macam Anak mana? jutawan tak, anak jutawan tu yang kena tangkap apa tu tanam Awak pokok sedang buat ganja satu tu. penukaran isu. Sekarang kita sedang bincang pasal GISB. Ini adalah falasi yang biasa Saya dilakukan cakap pasal oleh integriti geng-geng polis. ajaran sesat. Orang cakap awak betul pasal awak sentuh integriti polis. Saya nak kata Saya tak Orang yang tentu tanam awak yang yang pokok. kata polis kena suap. Awak yang kata. Saya berpegang teguh kepada polis negara kita. KPN yang ambil tugas ni. KPN yang jalankan kerja ni. Ketua polis negara sendiri yang bekerja di sini. Dan JSJ kata ia sangat menjijikkan. Siapa yang sebut ni? Menjijikkan ni.
Ini polis, bukan kecil-kecil polis. JSJ. Habis dalam kenyataan dia kata kat semua orang tu terlibat dalam fitnah. Semua orang dalam tu terlibat dalam kes liwat. Mana ada semua orang Dia terlibat? sebut, Memang dia ingat, kata kalau orang yang semua semua daripada, ingat, dia sebut, ada titik, dengar, ada titik saja, segelintir saja macam contoh pondok ada kes liwat. Adakah semua pondok ada kes liwat, terlibat dalam liwat? daripada 170 orang yang ditangkap, 13 kes disahkan daripada sudut perubatan. Daripada 174, 13 kes. Ini besar, bukan kecil. Bukan 1-2 kes seperti mana yang Tok Ki sebut. Bukan. Daripada 174 yang ditangkap, yang ditangkap tu. Konsep dia macam ni. Pondok ada kes liwat juga, betul? Ya. Betul tak? Pernah dengar sebelum ni kan? Adakah semua pondok dilatih kes liwat? Adakah semua orang kena pondok Tetapi dilatih kes mereka liwat? didakwa baru melatih. Polis yang dakwa, bukan kita yang kata. Polis tak bodoh. Awak jangan bodohkan polis. Polis keluarkan kenyataan. Agenda dilatihkan JSB. Agenda apa? Awak orang Islam kan? Awak salat kan? Dengar ni. Dalam kaedah kita disebut nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita berhukum pada perkara yang kita jelas di depan mata kita, tetapi daripada sudut perkara-perkara rahsia kita letakkan di hadapan Allah. Ini adalah prinsip. Sabar dulu, bagi saya cakap dulu. Saya nak cakap, awak nak cakap. Biarlah saya cakap. Sekejap saya bagi awak cakap pula. Okey. Dengar ni. Cakap dulu. Dengar ni. Nahkum bil zawahir wallahu ta'ala sarair. Perkara yang jelas dekat sini, pihak polis, satu badan yang berautoriti, memberikan penjelasan kepada media tentang betapa seriusnya proses ini, betapa seriusnya perkara ini. Dan dia sebut ia berkaitan dengan GISP secara terang-terangan. Sehingga hari ini 19 orang daripada kalangan syarikat GISP dan salah seorangnya adalah CEO GISP sendiri, mereka ditahan. Dan telah direman. Isu ini bukan isu kecil. Ini bukan bodoh. Polis tak bodoh. Mereka tak akan buat tindakan sewenang-wenangnya. Silakan. Okey. Macam ni Okey, kita konsep dia macam ni Okey, kalau kata pondok ada banyak. Betul. Dalam pondok pun ada kes liwat. Okey. So adakah dalam pondok tu kalau kita katakan kita ada 1000 pondok. Ini mayak tu pun boleh. Kalau kita ada 1000 pondok, kita katakan kalau ada 100 terlibat. Ada 1 pondok terlibat. Adakah semua pondok ni terlibat dalam kes liwat? Saya jawab Sekiranya semua pondok itu berada pada satu pengurusan yang sama dan ia berlaku di dalam beberapa pondok dia, pasti pondok itu perlu disiasat. Pada saya Mak Menteri dia tak layak jadi Mak Menteri Wilayah Persekutuan. Dia bukan orang di sini. Kita ni peniaga di sini. Kita ni orang di sini, orang Kuala Lumpur. Mak Menteri ni orang Johor. Tahu ke dia nak tabir wilayah ni? Jadi dia kena berhati-hati bermain di Kuala Lumpur lah. Bukan saya nak mengugut dia, tidak. Tetapi dia kena faham. Dia kena tahu masyarakat yang ada di Kuala Lumpur ni. Kita datang bukan... Bukan main samseng lagi kau ni, Datuk Seri Rosli Sulaiman, Presiden Persatuan Peniaga. Konon-konon nak apa ni? Nak ugut menteri ke apa ni? Nak tunjuk kau samseng. Bila YB Menteri reform sistem pengurusan bazar, lepas ni di BKL yang akan urus dengan peniaga, terus kau keluar daripada sarang. Gaya bercakap aku tengok berlagak macam KL ni bapak dia yang punya, bapak engkau yang punya ke apa KL ni? Kuala Lumpur ni semua kena tunduk dekat engkau. Di BKL kena dengar cakap engkau, menteri kena dengar cakap engkau, macam tu. Amboi engkau, bukan main sombong lagi cara kau bercakap siap cakap lagi tu. Dia kata apa? Dr. Zalihan ni orang Johor. Apa dia tahu pasal Kuala Lumpur? Kena berhati-hati duduk Kuala Lumpur ni. Urus dekat Kuala Lumpur ni Dr. Zalihan. Bukan main samseng lagi kau Ayahanda mana ni? Datuk Seri ni peniaga Presiden Persatuan Peniaga. Mana datang kau ni? Ni aku nak bagi tahu dengan kau. Menteri Wilayah sebelum Dr. Zalihan ni pun bukan daripada Kuala Lumpur, Syahidan Kasim, Anwar Musa, bukan orang KL. Tapi hanya kerana Dr. Zaliha seorang sahaja yang berani gegar korang ni,
Yang berani gegar reform sistem yang dah lama rosak ni. Tiba-tiba orang pakat nak keluar marah dekat Wabi Menteri. Oh, petikai. Wabi Menteri bukan KL. Wabi Menteri tak faham apa yang berlaku dekat KL. Ambuh hingga sedap selama ni duduk kan, makan duit atas angin. Tiba-tiba menteri datang, menteri kacau korang, baru nak merentan. Semua orang tahu, dekat Malaysia ni semua orang tahu, main tender tapak bazar ni boleh buat duit, lubuk buat duit bertahun-tahun. Bertahun-tahun puak-puak kau ni, geng-geng korang ni jadi kartel, makan duit atas angin. Ni hasil main tender tapak bazar ni. Bukan kita tak tahu. Agihan tapak meniaga dekat bazar ni, dia sistem dia siapa yang bayar lebih, bayar mahal lah dia dapat lot meniaga dekat bazar. Bukan kita tak tahu, benda ni berlaku dah lama dah. Tak ada orang berani ambil tindakan saja. Datang Kerajaan Madani barulah terbongkar habis. Kerja-kerja korang ni. Datang Dr. Zaliha, Iron Lady. Dia Anwar Ibrahim hantar Iron Lady seorang. Bergegar korang hari ni. Habis kacau bilau ke tengok orang ni. Last sekali Pakcik Taiko ni, gangster ni kan, Samseng ni, Presiden Persatuan Peniaga ni, dia minta YB Menteri selesaikan dulu isu warga asing meniaga dekat Pasar Pudu, Pasar Keramat, Cokit apa semua kan. Pertama sekali aku nak tanya balik ni, Presiden Persatuan Peniaga ni. Selama hari ni, aku nak tanya, siapa yang duk jual tapak niaga dekat warga asing ni? Kau ingat senang-senang orang warga asing ni nak niaga dekat pasar kita ni kalau tak ada persatuan yang backup daripada belakang? Bukan kita tak tahu benda ni. Dah lama dah berlaku. Cuma tak ada menteri, tak ada orang yang berani gegar korang ni. Ni Dr. Zaliha yang berani buat ini. Okay, Pakcik dia ingat apa? Bila dia ugut menteri macam ni, dia ugut Dr. Zaliha macam ni, Dr. Zaliha akan tunduk dekat dia. Dr. Zaliha akan tarik balik, bagi semula Persatuan Peniaga, orang tengah yang handle tapak bazar lepas daripada ni. Tak payah bagi di BKL, tak payah berangan lah. Daripada hari pertama Dr. Zaliha dapat ditukarkan pegang portfolio Kementerian wilayah ni, banyak mana dah kata-kata yang bersarang selama ni dekat Kuala Lumpur ni kecut perut. Terbongkar habis dah ni. Sebab Dr. Zaliha ni dia reform habis daripada atas sampai bawah. Sebab itu ramai yang tak puas hati dengan Kerajaan Madani hari ni. Sebab apa? Sebab reform itu sedang berlaku. Bekerja-kerja macam apa, kau tengoklah tadi berapa ramai yang terkesan bertahun-tahun isu pengurusan tapak bazar ini. Peniaga suarakan daripada dulu sampai sekarang. Cuma sekarang ini baru ada tindakan. Sebelum ni tak ada orang kacau pun Persatuan Peniaga ni. Hari ni Dr. Zaliha, Iron Lady, gegar korang semua. Barulah korang semua nak keluar daripada gua kan. Pada saya Mak Menteri dia tak layak jadi Mak Menteri Wilayah Persatuan. Dia bukan orang di sini. Kita ni peniaga di sini. Kita ni orang di sini, orang Kuala Lumpur. Mak Menteri ni orang Johor. Tahu ke dia nak tabir wilayah ni? Jadi dia kena berhati-hati bermain di Kuala Lumpur lah. Bukan saya nak mengugut dia, tidak. Tetapi dia kena faham, dia kena tahu masyarakat yang ada di Kuala Lumpur ni. Kita datang bukan... Bukan main Samseng lagi kau ni, Datuk Seri Rosyl Sulaiman, Presiden Persatuan Peniaga. Konon-konon nak apa ni? Nak ugut menteri ke apa ni? Nak tunjuk kau Samseng. Bila YB Menteri reform sistem pengurusan bazar, lepas ni di BKL yang kau urus dengan peniaga, terus kau keluar daripada sarang. Gaya bercakap aku tengok berlagak macam KL ni bapak dia yang punya, bapak engkau yang punya ke apa KL ni? Kuala Lumpur ni semua kena tunduk dekat engkau. Di BKL kena dengar cakap engkau, menteri kena dengar cakap engkau, macam tu. Ambuh engkau, bukan main sombong lagi cara kau bercakap siap cakap lagi tu. Dia kata apa? Dr. Zaliha ni orang Johor. Apa dia tahu pasal Kuala Lumpur? Kena berhati-hati duduk Kuala Lumpur ni. Urus dekat Kuala Lumpur ni Dr. Zaliha. Bukan main Samseng lagi kau. Ayahanda mana ni? Datuk Seri ni. Peniaga Presiden Persatuan Peniaga. Mana datang kau ni? Ni aku nak beritahu dengan kau. Menteri Wilayah sebelum Dr. Zaliha ni pun bukan daripada Kuala Lumpur, Syahidan Kasim, Anwar Musa, bukan orang KL. Tapi hanya kerana Dr. Zaliha seorang sahaja yang berani gegar korang ni, yang berani gegar reform sistem yang dah lama rosak ni, tiba-tiba orang pakat nak keluar marah dekat Wabi Menteri. Petikai, Wabi Menteri bukan orang KL, Wabi Menteri tak faham apa yang berlaku dekat KL. Ambuh hingga sedap selama ni duduk kan, makan duit atas angin. Tiba-tiba menteri datang, menteri kacau korang, baru nak merentan. Semua orang tahu, dekat Malaysia ni semua orang tahu, main tender tapak bazar ni boleh buat duit, lubuk buat duit bertahun-tahun. Bertahun-tahun puak-puak kau ni, geng-geng korang ni jadi kartel, makan duit atas angin. Ni hasil main tender tapak bazar ni. Bukan kita tak tahu. Agihan tapak meniaga dekat bazar ni, dia sistem dia siapa yang bayar lebih, bayar mahal lah dia dapat lot meniaga dekat bazar. Bukan kita tak tahu, benda ni berlaku dah lama dah. Tak ada orang berani ambil tindakan saja. Datang Kerajaan Madani barulah terbongkar habis.
Kerja-kerja korang ni. Datang Dr. Zaliha, Iron Lady. Dia apa? Anwar Ibrahim hantar Iron Lady seorang. Bergegar korang hari ni. Habis kacau bilau ke tengok korang ni. Last sekali Pakcik Taiko ni, gangster ni kan, Samseng ni, Presiden Persatuan Peniaga ni, dia minta YB Menteri selesaikan dulu isu warga asing meniaga dekat apa, Pasar Pudu, Pasar Keramat, Chowkit apa semua kan. Pertama sekali aku nak tanya balik ni Presiden Persatuan Peniaga ni, selama hari ni aku nak tanya, siapa yang duk jual tapak niaga dekat warga asing ni? Kau ingat senang-senang orang warga asing ni nak niaga dekat pasar kita ni kalau tak ada persatuan yang backup dari belakang? Bukan kita tak tahu benda ni. Dah lama dah berlaku. Cuma tak ada menteri, tak ada orang yang berani gegar korang ni. Ni Dr. Zaliha yang berani buat ini. Okey, Pakcik dia ingat apa bila dia ugut menteri macam ni? Dia ugut Dr. Zaliha macam ni, Dr. Zaliha akan tunduk dekat dia. Dr. Zaliha akan tarik balik, bagi semula apa, Persatuan Peniaga, orang tengah yang handle tapak bazar lepas daripada ni. Tak payah bagi di BKL, tak payah berangan lah. Daripada hari pertama Dr. Zaliha dapat ditukarkan pegang portfolio kementerian apa wilayah ni, banyak mana dah kata-kata yang bersarang selama ni dekat Kuala Lumpur ni kecut perut. Terbongkar habis dah ni. Sebab Dr. Zaliha ni dia reform habis daripada atas sampai bawah. Sebab itu ramai yang tak puas hati dengan kerajaan Ahmad Dhani hari ni. Sebab apa? Sebab reform itu sedang berlaku. Pekerja-kerja macam apa, kau tengoklah tadi berapa ramai yang terkesan bertahun-tahun isu pengurusan tapak bazar ini. Peniaga suarakan daripada dulu sampai sekarang. Cuma sekarang ini baru ada tindakan. Sebelum ni tak ada orang kacau pun Persatuan Peniaga ni. Hari ni Dr. Zaliha, Iron Lady, gegar korang semua. Barulah korang semua nak keluar daripada gua kan.